Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dah sambung kitab Penawar Bagi Hati. Dah sampai muka surat 59. Baris yang ke-8, lebih kurang 8-9 daripada bawah. Iaitu berkaitan dengan ubat ataupun penawar kepada riak. Kita ulang semula. Dan ketahui olehmu bahwasanya ubat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya. Dia ada penyebab dia. Dia ada sebab seorang itu. Tak kiralah sama ada lelaki ke perempuan ke, pandai sungguh ke, tak pandai sangat ke. Riak ni dia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Maka ada sebab-sebab dia. Macam mana nak selesaikan masalah ini? Maka kita kena tolak semua penyebab dia. Maka penyebab kepada riak itu ada 3 perkara. Yang pertama, kasih akan dipuji. Dia suka dipuji. Apabila dia suka dipuji, maka itulah berlakunya riak. Dia buat sesuatu supaya orang lihat. Nak bagi orang tahu. Pasal apa? Pasal dia nak orang puji dia. Jadi macam mana nak selamat daripada penyakit riak ini? Tolak penyebab. Iaitu jangan seronok apabila kita dipuji. Dan yang kedua, kerana takut dicela. Sebab apa seorang itu boleh berlaku riak pada diri dia, orang tu apa kita lah kot. Jangan duk nampak ke orang kita pun mungkin. Kerana apa? Kerana mungkin kita takut dicela. Kerana seorang itu takut dicela. Jadi kerana itulah, maka dia repair, dia prepare dan sebagainya amalan dia. Supaya orang boleh lihat, supaya orang tahu. Kalau dia tak tunjuk ke orang, sekali orang kata dia tak buat. Itu nama dia, sekali orang nak celah. Dan sebab yang ketiga, iaitu loba akan umpama harta. Dia nak sesuatu daripada orang. Supaya orang lihat. Kalau orang tak lihat, tak dapat habuan. Adapun kasih akan dipuji. Ini baru nama dia huraian. Yang kita sebut tadi 3 perkara. Apa huraian dia? Huraian kepada sebab yang pertama, iaitu kasih akan dipuji. Maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh yang banyak dalam peperangan. Ini contoh dia. Iaitu seorang yang dia masuk dalam medan pertempuran. Tak kira lah sama ada perang itu perang sungguh, ramai, ataupun sikit, ataupun ingatku nak jadi perang, rupanya tak jadi. Tak kisahlah apa pun. Ini contoh pertama berkaitan dengan suasana peperangan. Ada orang yang masuk dalam peperangan kerana apa? Kerana nak dipuji. Maka kerana itu timbulnya perasaan riak. Supaya dikatakan akan dia orang yang berani, orang yang gagah, yang perkasa, orang yang superhero, stuntman dan sebagainya. Banyak istilah lah ni. Jadi kitab lama ni tak banyak sebut. Dia kata berani. Buhlah apa pun. Ia menunjukkan kita ni hebat dalam peperangan. Dan apa penawarnya? Ubatnya, barang yang telah terdahulu
pada ubat bagi kasih akan kemegahan. Maka kita tengok balik. Apa penawar kepada suka kepada kemegahan, itulah ubat dia. Dan iaitu bahawa mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Seronok orang puji tentang amalan dia, ni suatu sangkaan semata-mata. Bukan realiti, bukan yang sebenar. Ini semua adalah igawan yang mai daripada iblis syaitan yang nak merosakkan amalan dia. Padahal kalau kita contoh di sini, iaitu masuk dalam medan pertempuran, maka ganjaran dia cukup besar. Mati syahid, masuk dalam syurga. Setiap debu yang kita masuk dalam medan pertempuran, berapa biji debu yang kena kat tubuh kita, tengok sendirilah dia punya kelebihan dia, Masya Allah. Sampai kita sanggup nak tinggal apa pun kerja, sebab kita nak masuk dalam medan pertempuran. Cukup hebat. Tiba-tiba inilah masalah yang merosakkan amalan kita, iaitu suka dipuji. Tiada ada kesempurnaan yang sebenar, maka tiada ada faedahnya baginya untuk dia suka orang puji dia. Kalau orang puji dia, dia seronok, maka itu tujuan dia bukan kerana Allah. Fikir dah, sekira kalau dia terkorban, kalau dia mati ketika itu, maka sudah tentu dia bukan dapat syahid. Bahkan dikecam, bahkan dimarah oleh Allah Ta'ala. Ada hadis yang panjang lagi saya akan baca. Kan? Yang Allah Ta'ala kecam dia, malaikat kecam dia, kerana apa? Kerana riak. Kerana seronok apabila orang sebut tentang dia orang yang berani, atau dia nak yang kita sebut sebagai pingat keberanian. Kan zaman lah ni macam tu, kadang orang duk bagi. Bahkan rugi semata-mata. Dan lagi ubatnya bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dan seksanya diriwayatkan bahawasanya orang yang riak itu diseru akan dia pada hari kiamat dengan 4 nama. Ada 4 nama kepada orang yang riak tatkala melakukan sesuatu amalan. Ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir. Izhab. Fakhudh ajraka mimman amilta lahu fala ajra laka indana. Artinya, hai orang yang riak, hai orang yang sesat, orang yang buat amalan kerana seseorang, ada 4 gelaran dia. Orang yang riak, memang dia riak. Tapi ada lagi. Hai orang yang sesat, hai orang yang jahat, hai orang yang rugi. Pergi oleh kamu, ambil oleh kamu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya. Dulu kat dunia, hang solat kerana siapa? Dulu kat dunia, hang jihad kerana siapa? Dan sebagainya. Cari orang itu. Nak cari itu satu masalah yang cukup berat. Nak cari ketika timbunan manusia, himpunan manusia yang terlalu ramai. Satu seksa juga nak cari orang tu. Pas kalau cari buat apa? Minta pahala ke dia. Mana boleh dia nak bagi pahala. Maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Pergi ke dia lah, minta kat dia pahala. Maka rugilah kita serugi-ruginya. Apabila mengetahui ia akan seksa Allah Ta'ala dan cercanya, kerana riak itu nescaya mudah atasnya meninggalkan riak. Kerana suka dipuji oleh manusia itu. Seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu. Macam mana kita kalau kita tahu dalam air madu itu ada racun. Dalam air susu tu ada racun. Dalam satu-satu minuman itu ada racun. Mau minum ke tidak? Nescaya kita tak mau minum. Inilah ibarat
Orang yang tahu sungguh-sungguh apabila dia riak, dia buat sesuatu kerana yang bukan Allah, kerana manusia dan sebagainya, maka ibarat orang ini dia minum juga madu yang dia tahu ada racun. Bodoh ke tak bodoh orang ni? Memang jawapan dia, orang ni adalah orang yang bodoh. Kan? Sebab apa? Sebab dia tahu akan membinasakan diri dia. Buat suatu amalan yang bermodal, susah payah. Kan? Contoh dia apa dia? Ibadah haji, kita ambil salah satu contoh. Himpun duit. Lah ni zaman ni, tak serupa dulu. Nak umrah saja pun, tinggal kampung halaman, tinggal urusan kerja kita, keluarga kita. Ada keluarga kita yang tak sihat, yang sakit. Fikir banyak kali, tapi kalau duk tunggu sampai bila aku tak pergi tanah suci. Kan? Dengan modal yang banyak, 7,000, 6,000 lebih. Tak sah ada kawan dia nak pergi bulan 12 ni. 7,000 lebih. Dia kata cari 3,000 susah. Dia ada simpanan 4,000 je. Yang nak bawa dia kata 7,000 lebih. Punya duk korek. Minta kat orang tu, minta kat orang. Dia nak pergi juga. Itu kita buat contoh. Susah tak? Susah bagi setengah orang yang kaya-kaya. Jutawan. Kan? Duk min duit kat rumah anak-anak buat kapal. Anak buat kapal terbang ada. Masa dulu lah. Kan? Kita terlibat dengan perniagaan. Syarikat Bumi Putera Islam kita, ada sahabat ni dapat bonus yang banyak, dapat income yang banyak pada tiap-tiap bulan. Dia kata apa? Dia kata duduk atas duit. Duduk atas duit. Kan? Dia kata tak ada seperah-seperah apa, lepik duit. Nak makan nasi lemak, makan nasi lemak. Kan? Ampak-ampak duit makan atas duit tu. Lepas tu silat-silat, renyok-renyok sekali dengan duit, buah lantung sampah. Oi, cakap orang mewah. Tak apa, ada apa. Tapi kita yang susah simpan, nak simpan ke nak makan? Makan lah, nak simpan tak makan. Bolehlah duk simpan sikit, berapa tahun. Bolehlah pergi umrah, tiba-tiba nak riak pula. Cerdik ke pandai ke? Cerdik ke pandai? Pilih mana? Bodoh lah. Cerdik pun tak, pandai pun tak, bodoh lah. Susah himpun duit, tiba-tiba nak riak. Itulah ibarat seorang yang dia tahu adanya bahaya, maka dia langgak juga. Dia tahu adanya racun pada air madu tersebut, maka dia minum juga. Orang ni orang yang tidak cerdik. Maka mudah atasnya meninggalkan air madu itu apabila dia tahu. Masalah kita ni tahu. Allah marah, Allah terca. Kalau kita buat amalan nak menunjuk-nunjuk ke orang, tak ikhlas kepada Allah Ta'ala, kita tak. Tapi buat juga pasal apa? Kan? Yang kita kata tadi bukan riak ini kepada orang awam yang tak tahu apa, tahu sikit-sikit, bahkan berlaku juga kepada ilmuwan. Berlaku juga. Kita tak tuduh siapa-siapa, kita tak kata kat siapa-siapa. Perkara ini lumrah. Kan? Jadi juga kepada orang yang ada PhD. Orang ada doktor, orang yang hebat. Pejabat agama mungkin. Jadi juga riak. Siapa apa tak tahu ke? Lebih pada kita lah tahu. Syaitan mudah pengaruhi dia, tak kira siapa. Kan? Rumah biasa dia masuk. Rumah pegawai agama pun dia masuk. Kuat. Kalangan-kalangan dia pun ada yang kuat, yang power. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, maka inilah kita perlu kepada kekuatan. Perbaharuilah kita punya iman kita. Banyakkanlah berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Jauh kita dengan Allah Ta'ala, inilah sebab kita mudah dipesongkan. Kita mudah diperkotak-katikkan oleh syaitan kita sendiri. Bersalahan mereka yang tiada mengetahui ia akan racun yang di dalamnya, maka tertipu ia dan minum ia akan dia, maka binasalah dia. Tambahan lagi,
menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia dengan cela dan seksa Allah Ta'ala. Dia tukar ganti. Dia kata tak apa, dia sanggup Allah Ta'ala nak cela dia. Ni sebodoh-bodoh manusia. Kan? Dia korbankan diri dia untuk perkara yang sikit. Dunia ni tak banyak mana, sikit. Kan? Yang dia tukar ganti suatu rahmat Allah Ta'ala yang luas di akhirat dia tak dapat. Dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada boleh didapat. Maksudnya apa dia? Maksudnya memang manusia asal dia adalah lemah. Memang suka sangat dipuji, memang suka sangat disanjung dan sebagainya, tetapi kita perlu kepada kekuatan akidah kita, kekuatan kefahaman Islam yang mantap. Dan barang siapa menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah Ta'ala, nescaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi